لا حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله حسبنا الله ونعم الوكيل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معرف صلى الله عليه وسلم masalah 332. Situ meninggalkan bermalam di Muzdalifah kerana wukuf di Arafah atau tawaf ifadah abukum. Ya, seorang tadi meninggalkan bermalam di Muzdalifah sebab kerana wukuf di Arafah ataupun di tawaf ifadah abukum. Kata Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala dalam syarhil muhazzab, majmu' bi syarhil muhazzab, barang siapa sampai ia ke Arafah pada malam nahar, disampai di Arafah pada malam raya, dan berbimbang ia, mana dia banyak memberikan tumpuan dengan wukuf daripada bermalam di Muzdalifah, maka tiada satu atasnya dengan ittifaq ashab. Mana tidak ada suatu maknanya denda tadi lah, dengan ittifaq sepakat ashab, ay ashabus syafi'iyah, mana ulama-ulama yang berjalan dalam mazhab kita Syafi'i. Dan setengah daripada mereka yang menakal ittifaq atas ni ialah Imamul Haramain, imam dua tanah haram, ialah guru bagi Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali. Kemudian kata Imam An-Nawawi, jikalau meninggal bertolak dari Arafah, kalau meninggal bertolak daripada Arafah langsung ke Mekah, dan tawaf ia akan tawaf ifadah, kemudian daripada 1/2 malam nahar, kemudian mana selepas daripada separuh malam hari raya, maka lalu luput akan dia oleh bermalam di Muzdalifah dengan sebab tawaf tadi, ya. Kemudian kata sahibut takrib, kata tuan pengarang kitab takrib dan juga Al-Qaffal, itu Qaffal Sasi, tiada suatu atasnya, mana tidak ada sebarang dam, tak ada sebarang kesalahan dan denda atasnya, kerana berbimbang tersilap. Betul itu, tak berterang, sebab kerana memberikan tumpuan dengan rukun, ya, maka menyerupai ia akan berbimbang dengan wukuf juga lah. Sebab wukuf adalah rukun. Bila rukun ditinggalkan, haji tidak sah. Kalau wajib ditinggal, haji masih sah, tapi dia kena bayar dam-dam yang tertentu. Kemudian masalah 333, bermalam di Muzdalifah itu berapakah lamanya? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam syarhil muhazzab, iaitu satu cawangan dalam kitab Syarah Muhazzab, majmu' bi syarhil muhazzab, dia ada 20 kulit. Ya, kalau satu kulit 1 tahun belajar, 20 kulit 20 tahun khatam. Pasal kitab itu. Tapi Imam Nawawi tak habis sekarang. Ya, sebab dia meninggal, maka disambung oleh Tajus Subki. Betul, kalau kita tengok kitab dia, ibarat dia yang belakang tu lain sikit lah daripada gaya mana penulisan, iaitulah Al-Imam An-Nawawi, ya. Nawawi umur tak panjang, 40 tahun. Tapi ulama kata kalau kau umur 100 tahun pun boleh tentu boleh karang macam karangan dia, ya, dengan karamat dia dan sebagainya lah. Al-Imam An-Nawawi hebat, tak? Dia bernikah tapi tidak berkahwin. Tuh. Sibuk mengarang dan ni. Mak dia kata pada dia, ya tak bernikah engkau ni. Kalau itu arahan ibu, saya patuhilah. Bernikah. Pernikahan ni kita dikarang kitab
Tanpa bini dia kata macam ni je lah dia. Ya, hatu balik hantar mak saya, baliklah hantar mak dia, cerai je, tak ada apa. Ya, dia asyik mengarang tu, Imam Nawawi hebat tu. Bila api tak ada rumah dia karang dia, celah kuku dia keluar nur cahaya, ya, terang lagi. Celah kuku dan karamat ni, banyak karamat Imam Nawawi dan ni. Dia muhaddisin, ulama hadis. Dia panggil ulama apa? Mujtahid apa dia panggil? Mujtahid tarjih. Nawawi Rafi'i. Nawawi Rafi'i mujtahid fatwa. Kalau Ramli Ibn Hajar itu mujtahid tarjih. Bawah sekali dia panggil mujtahid tarjih. Dia mentarjihkan fatwa daripada mujtahid fatwa. Mujtahid fatwa dia berfatwa dengan ijtihad mujtahid mutlak. Ya, dalam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i dia luas, mujtahid ada 3 peringkat. Yang paling tinggi dia panggil mujtahid mutlak, ya, atau panggil mujtahid mustaqil, iaitu manis tambata bi qawaidih, mereka yang istimbat hukum dengan kawaid dia sendiri. Ya, maka di bawah dia ada 2 lagi mujtahid fatwa, itu Imam Nawawi dan Rafi'i. Dia memfatwakan kalam-kalam Imam Syafi'i, tapi kawaid dia pakai kawaid Imam Syafi'i, iaitulah manis tambata bi qawaidi imamihi, mereka yang istimbat hukum menggunakan kaedah imam dia. Adapun mujtahid mutlak ada, dia pakai kaedah sendiri. Itu kehebatan Imam Syafi'i, mujtahid mutlak. Bawah daripada fatwa tadi, fatwa yang telah diberikan Imam Nawawi Rafi'i ditarjih oleh 2, iaitulah Ibn Hajar dan Syekh Ramli, dan itu dipanggil mujtahid tarjih. Lepas tu tak ada lagi lah mujtahid, yang tinggal mujtahid. Dia tanya, tahu mujtahid? Wahabi mujtahid nama dia. Dia tak nak pakai imam mazhab, pakai sendiri. Itu kan mujtahid, tu mujtahid. Ya, Al-Imam Al-Suyuti kan, kealiman dia masya-Allah. Tafsir sekarang Al-Asbah wa Nazair, Qawaidul Fiqhiyah. Kalau di Mesir dia buat master, banyak rojok kitab dia. Al-Imam Al-Suyuti, dia cuba nak istiqlal, nak buat mazhab sendiri. Dia tak lepas. Dia buat kaedah sendiri, kena kaedah Syafi'i. Dia buat kaedah sendiri, kena dia buat kaedah dia, kena kaedah Syafi'i. Lala dia dapat warid malam hari, mahliga yang cantik hanya bertiang dengan 4. Jadi faham dah, cukup lah 4 mazhab, tak payah buat-buat lagi. Dia undur balik, masuk mazhab Syafi'i. Setara punya hebat tu. Ini lebih kotai kampung dan agak mazhab. Baling dan longkang ni. Kuang hajau tu. Ya, satu lagi ni buat seko lagi. Jawab Rora pun nama. Satu lagi kuang hajau. Ini pendapat Imam Syafi'i. Ini pendapat Syafi'i tak betul. Tak betul pada otak kau kata. Dia habis orang titik. Kau apa hari mengaji. Kau tak nampak mujtahid, kau nak lawan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i satu kaedah yang dia buat, dan 7 lapis dalil siap belakang. Ya, satu kaedah 7 lapis dalil. Mana kalau lapis pertama kaedah dia, orang petikaikan soal, dia akan jawab jawapan dia. Kalau lapis kedua ni jawapan dia, ketiga, 4, 5, 6, 7 dah standby. Kita nak faham dia kaedah pun dengung kepala. Kita tak nak agama mazhab, malah cantik muka. Ya, muka-muka kuat banyak ni buat Wahabi dan ni. Dia berlagak. Quran hadis, betul lah pegang Quran hadis, siapa yang faham kan. Takkan ambil Quran biar dipegang sampai kat maut ambai. Ya, pegang makna kita beramal, dan beramal kena faham siapa yang memahami Quran hadis. Ya, kalau tidak, maknanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai ahli ijtihad, ya. Habis tu ya. Mana tadi? Bermalam di Muzdalifah itu. Betul. Berapakah lama dia? Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarhil Muhazzab. Ini satu cawangan. Apa maksud cawangan? Kalau di dalam Arab dia kata far'un. Ini satu far'. Dia ada pecahan dia. Telah berkata Imam Syafi'i kita dan al-ashab. Ashab ni bukan ashab Nabi kan ni. Ni ashab sebenarnya kita ni mana ashabus Syafi'iyah. Mana ulama-ulama yang berjalan dalam mazhab Imam Syafi'i itu mana ashab. Dan telah disunatkan tinggal
Sunatkan tinggal di Muzdalifah tu. Sunat ialah hingga terbit fajar. Dan seeloklah sampai terbit fajar. Kerana beberapa hadis yang masyhur. Kerana beberapa hadis yang masyhurah di dalam As-Sahih bahawa Rasulullah SAW telah bermalam ia di Muzdalifah hingga terbit fajar. Masalah 334, mandi kerana wukuf di Masy'aril Haram. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, disunatkan mandi di Muzdalifah. Mana disunatkan, ya, kebanyakan mandi sunat apa? Lijtima', kena ada perhimpunan, ya, sembahyang Jumaat berhimpun, semua bila kita berhimpun tu sunat kita mandi, sebab menolak maknanya benda yang tidak elok. Kerana ramai-ramai bau kan, Islam nakkan bersih maknanya. Kemudian daripada pertengahan malam, mana belah ke atas, kerana apa? Wukuf di Masy'aril Haram dan kerana raya, ya, dua itu. Dan kena bahawasanya padanya daripada pergaulan tu. Sebab pada ni ada perhimpunan, bergaul ramai orang kan. Tapi bila ramai ni kan, elok kita apa? Mandilah, supaya jangan ada menyakiti orang lain. Sebab tu Nabi kata, barang siapa yang makan bawang mentah, jangan hadir masjid kami. Mana segala benda izak ada menyakiti. Tu bawang, kalau petai, ya, kalau keledai, lagi piau. Bangun pagi tak mandi, tak usuk gigi, ya, kemudian isap ukut daun. Anak kena sekali nak muntah duduk sebelah tu. Kita nak baca Fatihah, lepas tu tekan mulut. Teruk dia punya bau kan. Ya, isap ukut daun piaunya. Gigi pun tak usuk, tak mandi. Punya asal Nabi larang dia. Itu semua daripada izak, menyakiti, ya, segala unsur menyakiti dalam sembahyang masjid surah jangan dibawa, jangan bising, jangan apa, semua jaga sehingga bau pun ada. Ya, sengaja daripada diusulkan mazhab orang yang ada bau badan, ya, itu memang terjadikan di situ kan, bau badan dia tak hilang, tak ada uzur dan takut ganggu orang lain, tak salah-salah semua tekan hidung. Nak salahkan dia tak boleh kan, tapi maknanya Islam jaga syarak jaga. Dan kenapa sepadanya ada pergaulan, mana berijtima', pergaulan mana ramai kan. Maka jika lemah ia daripada air, nak saya tayamum lah. Kalau tak ada air, tayamum, ganti. Kemudian bermula ini malam, ialah malam yang itu besar, yang menghimpunkan bagi sekalian perkara kelebihan dia, sengaja daripadanya kemuliaan masa dan tempat, ya. Kerana bahawasanya bumi Muzdalifah, ya, daripada tanah haram, dimaksud daripada tanah haram. Dan pula berhimpun pada ini kebesaran ahli-ahli perhimpunan yang hadir dalamnya, ahli ibadah. Maka mereka itulah utusan Allah Ta'ala, orang yang Tuhan jemput ni, dan orang yang tiada celaka pada mereka itu oleh yang sekedudukan dengan mereka. Mana keberkatan ahli ketiga mereka itu melakukan kubli Muzdalifah, ya. Maka sekiranya diambil berarti oleh orang yang hadir di sana dengan menghidupkan dengan ibadah daripada sembahyang dan membaca Quran, zikir, dan hati pula tadarruk yang besar, rasa hina diri dengan Allah Ta'ala, rasa fakir diri dengan Allah Ta'ala, dan bersedia kemudian daripada pertengahan malam tu bagi mandi ataupun wudu dan mempersediakan barang-barang yang sertanya. Itu di antara istiadat persiapan dia. Kemudian masalah 335, mengumpulkan anak batu kerana melontar jamrah yang tiga, dipanggil jamarat, jamratul ula, wusta wal aqabah. Itu di mana? Nak kumpul di mana itu? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrah, telah berkata Al-Imam Syafi'i dan Al-Ashab, disunatkan mengambil anak batu 7 biji di Muzdalifah kerana melontar jamratul aqabah pada hari nahar, hari raya, dan ikhtiatkan lebih lagi lah, nak ambil banyak orang ambil lah. Itu batu yang dipanggil apa dan batu yang mutlak, bersih. Sebab makruh kita pakai batu mustakmal. Tahu mustakmal, batu yang balik tu jatuh batu reject panggil, ya, bukan batu jack. Batu jack boleh jual. Ni batu reject. Sebab batu yang diterima akan diangkat.
Batu dia terima tu, orang melontar tu, batu terima lagi angkat kan. Yang tak angkat tu batu mardud mungkin. Batu ditolak. Tiba-tiba kita ambil, tu makruh. Ya, dilayankan malah ambil kat situ je lah, banyak kau kan. Tu batu makruh pakai. Zaman Syekh Abdullah Al-Mubarak, seorang wali besar, ulama hadis. Zaman dia tu dia beri mimpi ketika dia pergi haji, tak sampai 20 orang haji yang diterima tahun ini. Berderu-deru orang datang tu, tak sampai 20 orang kan. Bayanglah. Aku tak tahu nak kata tuan ni, takut tu. Lepas tu dalam akhir zaman, dalam hadis Nabi kata apa? Akhir zaman si kaya pergi melancung, kan? Dia punya tiket ambil, paket dia tu boleh cover 4-5 orang punya haji. Orang suruh pungut batu di Muzdalifah, dia hantar orang hantar batu dekat pintu hotel. Macam London besar. Tak ada masalah, tapi habis. Sebab haji ni asy'ar, baik haji akbar. Orang pergi haji ni ikut, kalau kita tengok yang terbaik pergi haji kebanyakan orang Yaman punya kan. Dia pergi haji kosong masai, dia kena zahir benda tu. Rupa tanya korporat besar, jutawan kan. Jutawan kadang tak duduk hotel, duduk di masjid. Dia nak zahirkan kehinaan dengan Allah Ta'ala. Ini pergi haji macam sedekah besar. Batu si hantar kat pintu, kurang ajar betul. Yang macam toki besar. Orang tiba sana tunduk, bukan nak bertalazus, nak berlazat. Sebab tu dalam masalah kita punya apa, haji bentuk ada apa? Ifrad, tamattu', lagi apa lagi tu? Mana afdal? Mana afdal? Ifrad afdal. Ifrad berat. Sebab tu kata Sayyidina Aisyah, afdalul a'mal asqaluha. Amal tu lebih afdal bila dia lebih besar, dia lebih mencabar. Kan dia pakai ihram nama kan. Tamattu' kurang. Nama pun tamattu' bersedap. Maka pergi haji bukan tempat sedap, ibadat bukan tempat sedap. Ibadat kita nak ranking nafsu kan. Di situ dia ada rahsia kelazatan dengan Allah Ta'ala. Si kaya pergi Mekah melancung, kata baginda SAW. Orang yang pertengahan pergi Mekah berniaga. Dia berniaga sebulan haji tu, musim haji tu, setahun makan tak habis. Untung orang datang semua ada duit kan. Ikut lambat barang dia. Kadang dia sewa sebatang tiang, dulu pun cerita kan, sebatang tiang RM2,000 kan. Dia sangkut tasbih licin apa sangkut. Laku kan. Yang datang tu kan tak ada duit. Sedap niaga. Dan yang miskin pula datang meminta-minta. Dia tak ada di tangan, penuh kocik. Ini semua tiga-tiga ni tak terpakai. Yang kaya melancong, yang pertengahan sibuk melayan meniaga dia, dan yang datang tadi semua niat yang akhir dia meminta, maknanya tidak niat dia betul kepada Allah Ta'ala wasa'an. Itu dia antara jaga. Dan di akhir zaman tu Nabi dah sebut tu, banyak berlaku lah benda tu. Allah. Tapi tuan guru saya dia pesan, dua ni kalau kau boleh tersakit je lah. Qadi satu, Syekh Haji. Jadi pesan lah dia tak kata haram. Dia qadi pun kita tak ada ilmu kan. Dia Syekh Haji pun kita tak pandai kan. Tersalah kata. Sebab banyak masalah itu. Kadang-kadang ada banyak dia main masuk benda lain kan. Niaga berhaji kan, naik tambah banyak untung kan. Kalau apa ikut banyak berpuluh ribu atau ribu untung. Ada pesanan dia je lah Maka mengumpul batu tu di mana? Kata Imam Syafi'i dan ashab, iaitu dia mengumpul batu. Sunat mengambil 7 biji batu kena melontar Jamratul Aqabah pada hari nahar. Dan ikhtiyat lebih lagi, ambil lebih sikit apa. Kerana barangkali gugur daripada dia ambil 7 ceci itu buah yang jarilah. Maka adalah disunatkan mengambil batu itu kerana melontar pada hari-hari tasyrik. Dijawab padanya 2 wajah. Fihi wajhan. Pertama disunatkan maka ialah yang zahir nas daripada Imam Syafi'i di dalam Mukhtasar. Mukhtasar Muzani, dalam Mukhtasar itu ada sebut. Dan dengan dia memutuskan oleh Ibnu Qasim di dalam Al-Miftah, dan Al-Qadi Husain di dalam Ta'liq, dan Al-Baghawi. Maka atas ini diambil 70 anak batu. Orang ambil sekali 7 biji kerana Jumratul Aqabah bagi hari nahar, dan 60
3 bagi hari-hari tasyrik. Dan yang keduanya ialah yang masyhur, pendapat masyhur, tiada mengambil melainkan 7 anak batu kerana Jamratul Aqabah saja. Itu dia ada ikhtilaf. Ini benda apa dipanggil? Ijtihadi. Kalau wajib pun wajib ijtihad, kalau dikata sunat pun sunat ijtihad. Benda yang dapat dengan cara ijtihad. Dia benda katanya ada nas. La ijtihad fil nas. Bila benda tu ada kata hukum man qat'i nas, tidak ada ijtihad. Tidak ada ijtihad bila nas sarih tegang. Benda yang ada makna zanni bahawa ada ijtihad, ruang ijtihad. Itu makna fiqh. Apa makna fiqh? Ma'rifatul ahkami syariah allati tariquha al-ijtihad. Mengenal akan hukum syariat yang mana jalan dia adalah ijtihad. Bila ijtihad dia ada ikhtilaf. Habis. Kemudian babu ma jaa fi taqdimi bi'afati min jam'il badin wallahu alam.